Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam integriti. Yang berbahagia Datuk Seri Sabin bin Samitah, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, pengarah-pengarah jabatan negeri, cawangan siasatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hasilien yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyaksikan taklimat integriti LHDNM secara webinar yang julung-julung kalinya diadakan dalam tahun 2020 dalam norma baharu pasca COVID-19. Sebagai makluman hasilien, taklimat integriti ini diadakan bagi memenuhi kehendak Pelan Anti Rasuah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 2019 sehingga 2023 di bawah strategi 4, iaitu memupuk tadbir urus baik dalam pentadbiran dan pengurusan LHDNM berkaitan objektif strategik 4.2 Inisiatif 8, iaitu menyebarluaskan mesej atau hebahan integriti dan anti rasuah dalam konteks hubungan pegawai dan pembayar cukai. Bersama-sama saya di dalam taklimat integriti LHDNM secara webinar pada kali ini adalah Major Syakirin Yusof, iaitu Pegawai Integriti Bertauliah CEIO Angkatan Tentera Malaysia. Hasilien sekalian, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang Major Syakirin. Beliau merupakan seorang pegawai Tentera Darat Malaysia berkhidmat di dalam 21 grup gerak khas sejak 1999. Dilahirkan di Alustar Kedah, telah berumah tangga dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Sekarang menetap di Sungai Udang Melaka. Beliau mendapat pendidikan ketenteraan secara formal sebagai pegawai kadet di Maktab Tentera Diraja, pemegang Diploma Psikologi Kaunseling dari UKM dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana Psikologi Kaunseling di UKM. Jadi di antara pengalaman beliau adalah pernah terlibat di dalam operasi Bunga Melati pada tahun 2008, insiden serangan di Lahad Datu pada tahun 2012 dan juga mengendalikan siasatan kes komando tertembak pegawai di demonstrasi ATM Sabah. Beliau juga mempunyai kepakaran di dalam bidang kejurulatihan ketenteraan, psikologi, risikan, pembangunan modal insan dan lain-lain yang seakatan dengannya. Hasilien yang dihormati sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan sesi taklimat kepada Major Syakirin Yusof. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya tujukan kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang berada di sini dan juga yang sedang menontonlah. So, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa pada pagi ini saya akan berkongsikan pengetahuan daripada pengalaman saya, pembelajaran saya berhubung dengan integriti dan motivasi mengikut perspektif psikologi. Sebelum saya teruskan acara pada pagi ini, adalah lebih baiklah saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Major Syakirin bin Yusof daripada Kementerian Pertahanan, iaitu 21 Grup Gerak Khas, merupakan pegawai bertauliah, pegawai integriti bertauliah daripada Malaysian Anti-Corruption Academy ataupun kita panggil dia MACA lah. So yang certified tu di sini kita panggil dia CEIO lah, Certified Integrity Officer daripada Kementerian Pertahanan. Seterusnya lagi, saya seorang anggota tentera. Saya telah masuk tentera lebih kurang dalam 22 tahun, iaitu tahun 1998 dari Maktab Tentera Diraja lah, Sungai Besi, Ulu Tiram.
Seterusnya, pada masa sekarang, saya sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di dalam bidang psikologi kaunseling. Psikologi kaunseling sekarang ni di semester yang ketiga lah. Semester ketiga di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi. So, pada pagi ini, tajuk yang diberikan oleh LHDN kepada saya iaitu berkenaan dengan integriti, motivasi mengikut perspektif psikologi. Panjang tu tajuk tu, tapi saya cuba ringkaskan supaya ilmu ni dapat dikembangkanlah dan difahami dengan mudah. Jadi di sini saya punya skop macam mana dipaparkanlah. Saya mulakan dengan satu slide yang saya anggap sebagai benda ni benda keramat lah bagi saya, iaitu wrong is wrong even if everyone is doing it. Dan betul tu tetap betul lah walaupun seorang yang melakukannya. Ini selalu kita dengar lah sebenarnya. Tapi bila saya lihat perkataan ni kan, saya nampak ada dua simpang yang mana seorang saja yang ikut simpang sebelah kiri, yang lain tu ikut simpang sebelah kanan. Jadi tak bermaksud yang ikut ramai tu betul dan yang ikut seorang tu salah. Ini lebih kepada filosofi lah, filosofi. Jadi pagi ini saya akan membentangkan ataupun mengupaskan apa itu integriti, apa itu motivasi mengikut bidang yang saya belajar sekarang lah. Saya akan pergi kepada integriti dulu. Maksud integriti dalam definisi. Skop saya adalah seperti berikut. Pengenalan, saya dah selesai pengenalan. Definisi ada dua, iaitu motivasi dan juga integriti. Tujuan dan matlamat. Tujuan dan matlamat saya memberi penerangan ni ataupun memberi syarahan ni. Lepas tu pelan tindakan bagaimana kita nak achieve apa yang saya cerita dan kita nak complykan dengan kita punya mindset dan juga pemikiran kita. Lepas tu soal jawab dan penutup lah. Okey. So kita semua dengar lah, kita semua faham apa itu integriti. Saya perkataan integriti ni saya dengar masa saya sekolah rendah saya rasa. Integriti. So integriti adalah satu keadaan ataupun satu kualiti yang mana menunjukkan seseorang itu dapat mengawal dirinya dengan mengikut yang sepatutnya. Dan mempunyai beberapa kriteria. Itu mengikut penjelasan saya yang saya fahamlah. Nanti kita akan pergi satu-satu. Jadi di situ integriti. Yang keduanya motivasi. Okey, di dalam bidang psikologi kita tidak panggil motivasi sebenarnya. Tapi saya lebih suka sebelum saya bukakan yang motivasi itu, saya akan memperkenalkan kata nama ganti kepada motivasi, iaitu dalam bidang psikologi kita panggil dia self-esteem. Okay, tuan-tuan boleh lihatlah self-esteem dalam bahasa Inggeris. Semua dah akan cerita lah, banyak dia punya maksud je lah. Jadi, motivasi di sini adalah motivator. Yang mana kita bermotivasi untuk mengaplikasikan integriti itu sendiri. Okay, dalam penerangan saya ataupun perkongsian ilmu saya ni, saya melihat self-esteem. Sebab kita mengikut perspektif psikologi. Okay, kalau kita sebut self-esteem, itu bidang psikologi. Kalau kita sebut motivasi, itu motivator. Macam Datuk Fadilah Kamsah, motivator psikologi, dia akan pegang self-esteem. Okey, seterusnya lagi definisi iaitu psikologi. Okey, psikologi kalau kita buat direct translation adalah psycho, otak, logi, kajian otak. Tetapi dia bukan pakar bedah otak. Dia adalah berkaitan dengan pemikiran. Iaitu individu yang mempunyai pengetahuan tentang pemikiran manusia. Okay, pemikiran manusia, tingkah laku manusia, emosi manusia, perasaan manusia, yang mana berubah-ubah dan boleh berkurang ataupun di empowerment, kita perkuatkan. Okey, so kita pergilah sekali lalu tengok apa maksud integriti di sini ya. Okey. Kita baca yang pertama tu iaitu kualiti kejujuran. Sebut integriti adalah kejujuran, mengamalkan nilai-nilai moral
secara konsisten walaupun berada dalam keadaan rumit. Okey, yang keduanya adalah kepribadian seseorang yang menjurus kepada kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan amanah. Dan yang last sekali, tingkah laku yang lurus dan jujur, boleh dipercayai, keadaan baik, tidak berpecah dan berada dalam keadaan sempurna. So, secara umumnya kita lihat di sini, dia perkataan jujur, ikhlas dia tak tulis dalam ni. Ketulusan, amanah, itulah cerita tentang integriti. Tapi di dalam perbincangan saya ataupun kupasan saya dalam bidang psikologi ni kan, saya melihat integriti ni adalah satu nilai. Yang mana nilai tu satu nilai yang sangat suci lah bagi saya lah. Okay, saya berpendapat Tuhan itu berintegriti. So kalau Tuhan itu berintegriti, dia berkehendakkan umat-umatnya ataupun hamba-hambanya berintegriti, kerana kita kalau kita nak masuk syurga, saya rasa syarat dia mesti ada integriti lah. Okay, so integriti ni dia luas. Okay, jadi mengikut pemahaman saya, integriti ni adalah satu tahap kesedaran. Apabila kita ada integriti, tak semestinya kita boleh terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan benda-benda yang terlarang lah. Bila kita sebut saja integriti, dia ada 3. Kalau ikut dalam yang saya belajar dekat SPRM lah, integriti saya dia akan melibatkan 3. Yang pertama sekali adalah rasuah. Okay. Yang kedua adalah penyalahgunaan kuasa, dan yang ketiga adalah penyelewengan. Bagaimana dengan kita tipu klaim? Kita pergi 2 hari, kita klaim 3 hari, kita tak duduk hotel, kita klaim beli resit hotel, kan? Itu lebih kepada takbir urus ataupun tata tertib. Kalau kita ikut akta SPRM, minta maaf lah saya pun tak ingat detail dia. So bila integriti saya dia melibatkan 3 dalam peraturan dalam undang-undang dia, iaitu rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Okay, itu yang jelas lah. So, bagi saya integriti ni sesuatu benda yang sangat subjektif. Yang mana kalau kita bagi contoh, kalau kita naik motor, kita pukul 3 pagi kita naik motor. So, dekat traffic light tu merah. So, kalau kita ikut konsep integriti, kita kena berhenti. So, bagaimana pula apabila traffic light tu merah, dalam keadaan hujan, kita basah, kereta lain tak ada. So bagaimana keadaan? Kalau mengikut integriti punya konsep, tidak boleh pelanggaran. Maksud dia di sini, sebut saja integriti, dia tidak boleh bercampur dengan benda-benda yang berlawanan dengan sifatnya. Itu yang saya faham, saya cuba jelaskanlah. Okey, lepas tu pula kita pergi kepada motivasi ataupun self-esteem. Self-esteem ni, bila kita gabungkan motivasi, integriti ataupun integriti motivasi, bermaksud ia adalah satu keadaan yang mana individu yang terlibat mempunyai daya tahan untuk menolak, tidak melakukan, menghindar ataupun melakukan perkara yang betul. Di sini apa yang kita dapat lihat adalah kawalan dalaman, iaitu self-esteem. Okey, self-esteem, kalau saya nak cerita lagi kalau pasal self-esteem ni, dia cerita pasal kalau direct translation kita bikin diri, jati diri, kekuatan diri, keyakinan diri, kekuatan dalaman diri. Bagaimana individu tu melihat diri dia. Lepas tu perkara-perkara ni dia mesti mengikut, sebelum mencapai tahap kepada satu konsep kediri yang ni, dia mesti ada sesi pembelajaran. Maksud dia di sini dia kena ada satu pencambahan ilmu, yang mana bila ilmu tu masuk, barulah dia akan mencapai satu tahap perubahan setelah timbulnya kesedaran. Saya bagi satu contoh analogi macam ni. Kita ambil 3 gelas. 3 gelas kaca, gelas 1, gelas 2, gelas 3. Dekat gelas ni kita letak air. Air gelas 1, air gelas 2, air gelas 3. Kemudian kita ambil padi. 3 biji padi. Saya orang Kedah kan, so saya sangat selalulah dengan padi-padi benih ni kan.
Gelas yang pertama, kita buka kulit saja. Kita masukkan kulit padi ke dalam gelas. Gelas yang kedua, kita buka kulit, kita masukkan beras. Dan gelas yang ketiga, kita masukkan padi sebiji. So maksud di sini kalau ikut hukum tumbuh-tumbuhan ni, gelas yang pertama tidak ada tunas, gelas yang kedua pun sama, tidak akan ada pokok padi, tetapi gelas yang ketiga dia akan ada padi, yang mana tunas akan tumbuh menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu akan ada 70 biji padi yang mana akan berpusing dengan sifat padi yang sebiji tadi. Maksudnya dia akan berkembang. Jadi di sini apa yang saya cuba sampaikan adalah yang pertama, kita tidak ada maklumat, tidak ada pengetahuan tentang integriti. Kita hanya baca, kita hanya ikut kursus, kita hanya tengok dekat banner tepi jalan, kita hanya faham perkataan integriti, kita baca sekali lalu, kita tidak faham secara falsafahnya integriti itu. So kita tidak boleh berkembang tentang ilmu ataupun apa yang integriti cuba bagi tahu. Okey, yang kedua kita mengamalkan integriti, kita masuk kerja ikut time, balik ikut time, lagi kita ikut SOP, ikut peraturan, do's and don'ts. Tetapi dari sudut hakikatnya tu kita tak faham kenapa kita kena ikut peraturan, kenapa kita kena balik ikut time kerja. Sekiranya kita nak keluar, kita mesti ada kebenaran. So kalau macam tu pun bagi saya kita tidak akan jadi. Dan yang ketiga macam gelas tadi tu, kita buat dan kita faham. Di sini saya suka ambil contoh. Saya tanya banyaklah klien saya ataupun saya punya kawan-kawan saya bila saya bagi talk macam ni kan, saya suka tanya, kenapa kita perlu hidup? Kenapa kita perlu kahwin? Kenapa kita perlu bekerja? Kenapa kita perlu sembahyang? Kenapa kita perlu membuat baik dan meninggalkan benda yang tidak baik secara sedikit demi sedikit? So, kalau tanya saya kenapa saya bekerja, saya fikir ada dua benda kenapa saya bekerja. Yang pertama, saya nak bayar hutang lah. Kalau saya tak bayar hutang, tak ada kerja, habislah rumah saya kena tarik, kereta saya kena lelong. So, macam-macam lah kan. Yang keduanya, kenapa saya bekerja adalah kerana saya hendak menyara ataupun membesarkan anak-anak dan isteri satu je dan isteri. Itulah untuk orang kata nak bela keluarga, nak membesarkan keluarga. Itu saya punya dululah. Tapi bila sekarang ni kan, bila ikut proses umur, proses pengetahuan yang kita dapat melalui melihat, mendengar ataupun dengar orang cakap ataupun membaca, proses itu berjalan secara kita tidak sedar. Ini yang di specialnya tentang ahli psikologi. Dia boleh cerita benda-benda yang kita tidak sedar. Okey. Jadi di sini apabila kita melihat sesuatu ataupun kita mempelajari sesuatu benda, dia akan memberi kita satu keadaan yang mana pemikiran kita. Dalam psikologi dia ada 3 yang saya cakap tadi, kognitif ataupun pemikiran, yang mana berhubung kait dengan tingkah laku dan seterusnya kepada emosi ataupun perasaan. Contoh dia macam ni, kalau pemikiran dia tu dalam keadaan yang sedih, pemikiran dia sedih, dia akan bertingkah laku benda-benda yang macam kemurungan, tidak nak bercakap, introvert. Jadi dia punya tingkah laku begitu dan dia punya emosi dia akan bawah turun lah. So pusingan dia begitu, nanti dia akan naik balik. Tengok kepada isu yang dia alami dan isu apa semua. Tetapi apabila kita membincangkan tentang integriti di dalam konteks self esteem ataupun motivasi diri, mengikut perspektif psikologi, di sini dia menceritakan tentang sesuatu benda yang distructurekan oleh otak kita. Keadaan-keadaan yang kita mengikuti kelas, pengajian, syarahan tu, apabila benda tu kita akan berjaya memasukkan ke dalam pemikiran kita secara kita tidak sedar. Contoh macam ni tuan-tuan. Mak saya, dia masa dia mengandungkan saya, dia teringin nak makan durian. Sampai sekarang dia suka durian.
So bila nak makan durian kan, dia suruh ayah saya cari. Masa tu musim durian tak ada. Ayah saya pergi Kuala Kedah tak ada, Langgar tak ada. Pergi Mata lah, saya tak sure lah mana-mana tempat tak ada. Memang durian tak ada. Mak saya nak makan durian. Jadi kan pada malam tu ditakdirkan mak saya bermimpi makan durian. Bila mak saya bermimpi makan durian, besok tu kan dia dah hilang. Keinginan makan durian dah hilang. Dan yang bestnya tu, dia cium tangan dia bau durian. Di sini maksud saya structure tu. Benda tu tidak berlaku secara fisiologi ataupun secara biologi, secara hukumnya tidak berlaku. Tetapi kenapa dia mengandaikan tangan dia berbau durian? Jadi di sini itulah kita cakap, kalau kita tanya orang psikologi, dia akan ceritalah sebab sel ni dirembeskan, macam itulah. Dia akan cerita yang menjawab kepada keadaan tersebut tadi. Jadi kan di dalam perspektif psikologi yang saya cuba bagi tahu, kita kalau boleh apabila kita mempelajari sesuatu bidang, integriti khususnya dan juga motivasi, kerana apa? Kerana kita nak apa yang kita belajar tu kan, kita ada motivasi, kita ada keinginan dalaman, kita ada kekuatan secara tidak sedar, yang mana benda tu akan berlaku secara spontan. Contoh begini tuan-tuan, kita tahu kita tidak boleh buang sampah merata-rata. Buang sampah merata-rata. So bila kita perjalanan jauh, saya kalau perjalanan jauh saya suka beli kuaci. Jadi saya akan makan kuaci. Kereta saya kan, saya buka tingkap, kulit kuaci buang kat luar. Padahal saya bawa kereta seorang saya saja, saya buang kat luar. Kalau kita ada anak ataupun ada orang melihat kita, kita boleh buang kat dalam kan. Tapi sebenarnya keadaan yang saya alami itu kan, sebenarnya dia tidak ada kena-mengena dengan orang, tidak ada kena-mengena dengan anak. Sometimes kita cuba menunjukkan satu contoh kepada anak kita. Tengok makan kuaci, secara kita tunjuk tingkah laku kita. Tapi bila kita dah seorang-seorang, kita makan kuaci, kita buang. Tengok orang tak ada tengok kita, kereta berjalan, highway luas. Kulit kuaci itu biodegradable, maksud dia boleh diuraikan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Jadi kan apabila kita ada perasaan integriti secara tidak sedar tu kan, otak kita ni akan mengarahkan kita, dia akan bagi tahu kepada hormon setiap reseptor ke, mengarahkan kita, yang mana arahan tu kita akan zahirkan melalui tangan. Yang mana bila kita makan saja kan, kita nak buang, kita tak boleh buang. Jadi kita buang dekat, yang paling terdekat saya dekat tu lah, tepi pintu dia ada tempat lopak tu kan. So saya suka buang dekat tempat kaki. Bila saya buang ke tempat kaki makan kuaci, saya buang kan. Bila saya singgah dekat tol nak isi minyak, saya pun angkat satu tu tempat kaki, saya buang dalam longkang. Ini peringkat pertama lah. Bila buang dalam longkang, satu hari tu saya ternampak ada seorang budak kecil, ada tengok. Dia tengok bukannya pandangan apa pun, dia hanya tengok je lah saya buang kulit kuaci tu dalam longkang. Lepas tu daripada pandangan dia, saya melihat itu yang saya kata structure dalam otak kita tadi tu. Dia masuk, oh aku sebenarnya tidak boleh buang dalam longkang. Kenapa aku buang dalam longkang? Padahal tong sampah di tepi saja. Jadi disebabkan structure tu, so saya dah tidak buang dalam longkang, tetapi yang first tu saya buang. First, second, third tu saya buang lah, saya ingat-ingat saya. Lepas pada tu bila dia ada satu benda yang bagi tahu kita tu, so saya dah tak buang. Jadi peringkat seterusnya saya lihat anak saya buang, saya pesan jangan buang. Lepas tu bila sampai satu tahap kan, saya tak cakap kepada dia buang ke ataupun apa semua kan, saya hanya melakukan benda tu secara spontan mengikut diri saya, dalaman saya, dan saya buang. Dan kebetulan benda tu, proses tu, anak-anak saya pun ikut benda tu secara tidak sedar. Okey. Kenapa benda-benda macam ni kita lihat dia secara tidak langsung dia masuk ke dalam pemikiran kita, kemudian kita akan bertingkah laku dan seterusnya kita akan menghasilkan satu perasaan emosi. Bila kita buang, kita rasa kita seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Kita tidak buang merata-rata kerana kita rasa kita ni ada ilmu pengetahuan, kita belajar, mak kita, cikgu kita, kawan-kawan kita selalu berpesan melakukan satu perkara yang baik. Bagi saya kan proses-proses ni semua orang akan alami. Macam dalam 2-3 hari lepas saya jumpa seorang, kita kan nak kata apa lah, umur dia 37 tahun, 36 tahun, dia cepat. Maksud dia cepat dapat pemikiran tu.
Macam saya dapat umur saya dalam 41, 42. Sekarang ni saya 44. 41, 42 lah. Masuk UKM ni dia berkembang lagi cepat lah. Jadi kan bila saya lihat generasi sekarang kan, dia punya capability otak dia tu. Mungkin pasal peredaran zaman tu, masa tu kita rasa macam laju. Sebenarnya masa yang sama. Laju disebabkan oleh kemajuan sains dan teknologi ke, disebabkan oleh gelombang ke, disebabkan oleh kemudahan-kemudahan asas, kenderaan apa semua. So kita rasa macam benda tu laju, padahal benda tu sama. Jadi saya rasa kalau saya sentuh sikit lagi tentang psikologi ni, saya nak cerita pasal psikologi, kajian otak, kajian akal ni, tentang integriti ni. Okey, otak kita dibahagikan kepada tiga bahagian. Ini kita ikut kepada teori daripada bapa ahli psikologi, iaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud, dia tu macam idola saya lah. Saya sukalah Sigmund Freud punya teori dia, sampai sekarang masih diguna pakai lah. So Sigmund Freud bagi tahu otak kita ni dia ada 3 bahagian. Yang mana macam iceberg. Kalau kita tengok bongkar-bongkar iceberg tu kan, yang kapal Titanic langgar tu, okey, di atas tu, bahagian atas dia macam tu. Sorry, minta maaf lah saya tak masuk dalam slide saya tu. Yang atas bahagian pertama dia panggil sedar. Dia panggil minda sedar ataupun alam sedar. Yang bawah dia tu dia pergi kepada subconscious ataupun separa sedar ataupun minda separuh sedar. Dan yang bawah sekali tu, yang ketiga tu dia panggil unconscious mind, iaitu kita tidak sedar. Yang mana yang kita tidak sedar tu kan, dia sampai ke bawah. Iceberg Titanic nampak kecil di atas dan dia langgar. Rupanya di bawah dia ada bongkar yang sangat besar. Maksud dia di sini, kita punya otak, kita punya akal, kita punya pemikiran kita, yang kita sedar tu hanya sedikit saja. Sikit saja dia punya sedar tu. Yang kita tidak sedar tu banyak. Yang kita separuh sedar tu pertengahan. Jadi bagaimana contoh yang kita sedar? Macam saya cakap dengan tuan-tuan, dengan perempuan sekarang ni, tuan-tuan dengar saya punya gelombang, saya punya frekuensi, suara saya tu, getaran. Yang mana getaran bila saya pancarkan pada tuan-tuan, tuan-tuan punya otak, reseptor akan tangkap dia punya vibration. Itu kita main gelombang. Dia akan proses. Okey, pergi semua kan. Jadi yang saya hantar kepada ni, yang kuat suara saya ni adalah sedar. Yang separuh sedar, okey, separuh sedar macam ni. Okey, kita diam, kita dengar bunyi aircon. Kita dengar bunyi aircon. Kalau kita bagi perhatian lagi, kita dengar dekat luar ada bunyi kenderaan. Itu separuh sedar. Dan yang tidak sedar adalah pergerakan neurotransmitter kita, proses otak kita. Otak kita bagi tahu kata, okey, bila kita dapat satu berita ataupun satu ilmu yang mana menyentuh hati kita, automatik kita akan jadi low. Kita punya gelombang ataupun kita punya diri kita kontrol. Kita akan pergi, bila satu benda yang menyentuh hati kita. Di situ, tingkah laku tersebut, kita boleh lihat, maksud dia, dia sudah menerima apa yang kita cuba sampaikan. Itulah secara konsep saya cerita pasal otak lah. So, bila saya cerita pasal motivasi, saya cerita pasal self-esteem ataupun pasal integriti dan juga sedikit pasal psikologi punya bidang, tuan-tuan sepatutnya, tuan-tuan perempuan semua dah nampak dah perkaitan tu. Iaitu integriti, self-esteem ataupun motivasi dan mengikut pandangan psikologi. 3 benda itulah. So bagi saya, apabila kita nampak perkaitan tiga tu kan, bila kita nampak perkaitan tiga itu, kita telah mencapai satu tahap, dipanggil tahap yang kita tidak sedar, kita akan berlakunya satu perubahan kepada kita. Kita telah mencapai satu tahap dengan ilmu tersebut, kita sedar, dan walaupun kita tak melakukan apa yang kita belajar, tetapi masa dia akan datang, kita akan apply benda tu secara tidak langsung ataupun secara tidak sedar. Jadi di sini, kenapa berlakunya pelanggaran motivasi, integriti? Kenapa berlakunya pelanggaran ataupun perkara-perkara yang memecahkan integriti? Kalau kita lihat di sini, kita kata faktor agama, faktor umur, faktor bangsa, faktor persekitaran, faktor latar belakang pendidikan. Kalau kita kata latar belakang pendidikan, orang dulu-dulu dia tidak ada pendidikan terlampau formal macam sekarang, tetapi dia ada nilai diri.
dia ada maruah dia. Dia ada maruah, dia ada nilai diri dia. Kalau ikut tentera dulu-dulu, tentera, orang dulu-dulu punya tentera, kita nampak beza dia tu. Tak setia dia. Jadi faktor-faktor yang saya cerita tu yang mana mempengaruhi integriti itu dia tidak semestinya menyumbang. Di sini apa yang menyumbang adalah ilmu integriti itu sendiri yang mana boleh menyebabkan seseorang timbul kesedaran. Kesedaran tersebut mula-mulanya pada akal dan diikuti dengan perbuatan. Dia boleh mengatasi beberapa keadaan-keadaan, tidak kira keadaan macam mana. So dia sebenarnya dah ada peringkat-peringkat dia tu. Mula-mula kita buat, kita melanggar peraturan, lepas tu kita dah buang, kita dah tinggalkan dan kita masih berlaku pelanggaran kecil, lama-lama dia pergi sampailah kita rasa kita dah tidak tolerate dengan perkara-perkara yang melanggar integriti. Okey. Kalau kita kata faktor agama, saya bukannya nak ambil sentimen agama, sentimen bangsa, saya ambil dalam bidang akademik ya. Saya buat satu bawa tuan-tuan punya pemikiran, fikir apa yang cuba saya sampaikan. Kalau kita kata Islam, of course Islam itu sangat mengamalkan nilai-nilai murni, especially integriti, ikhlas, jujur, amanah. Tetapi kita ambil contoh negara-negara Islam. Saya banyak kali dah saya dengar sebenarnya. Kan saya dengar cerita pasal depan Kaabah kita bertawaf, kan orang hilang duit depan Kaabah tu sendiri kan. Lepas tu kita pergi ke negara-negara macam Iceland, macam Switzerland, macam negara-negara yang kita tengok integriti dia ada tu, integriti punya indeks mengikut ranking dunia tu kan. Jadi bila kita lihat di situ, dia bukan agama Islam, dia kadang-kadang tu tidak ada agama tetapi nilai kemanusiaan tu. So kita nampaklah dalam keadaan benda ni. Di sini bukannya cerita pasal agama tu sendiri, nak cerita pasal nilai kemanusiaan, nilai ketamadunan, latar belakang pendidikan. Dia bukan tidak semestinya berkaitan dengan perkara tersebut. Tetapi tidak dinafikan perkara tersebut ada menyumbang kepada integriti dan juga kepada self-esteem itu sendiri. Jadi apabila kita telah mencapai satu tahap yang saya cerita tu, dia tidak ada kena-mengena dengan manusia. Contohnya macam ni. Kita nak cerita pasal integriti. Bila sebut integriti, dia ada kaitan dengan ikhlas. Dia ada berkaitan dengan amanah. Dia ada berkaitan dengan membuat sesuatu benda. Tidak ada intention, tidak ada niat. Kita hanya buat benda tu. So, di sini kalau kita lihat, kita kupas-kupaskan lagi, kita buka lagi, dia kalau kita kata ikhlas. Kalau di kampung saya dulu, saya mengaji kat kampung lah, malam-malam mengaji, pergi nak basikal apa semualah, balik. Jadi satu hari tu dia cerita pasal ikhlas. So dia kata, saya ikutlah dia arwah cikgu ustaz saya. Dia cerita benda ni, dia cerita ikhlas tu satu benda yang sangat susah. Dia umpama semut hitam di atas batu hitam dan di dalam bilik yang gelap. So bila saya fikir apa sebenarnya ni ikhlas ni, benda ni sangat susah, very subjektif, macam integriti lah. Tetapi bila saya dah pergi dalam 5, 6 tahun, 10 tahun ke belakang kan, saya jumpa seorang dia akademik juga, saya tanya dia tentang apa itu ikhlas. Dia cerita ikhlas ni, dia kata membuat sesuatu perkara tidak ada kena-mengena dengan orang tersebut. Okey, contoh macam ni. Dia cerita kita tolong makcik seorang. Makcik tu tayar kita dah pancit. So kita pergilah tolong dia. Kita tolong dia, tukarkan tayar dia. Lepas tu sebelum kita pergi tolong tu, kita pergilah salam dulu. Apa makcik, boleh saya tolong? Makcik tayar, kata makcik pancit. Okey, kita pun tolong. Itu atas nama kemanusiaan. Orang panggil courtesy lah, adab, akhlak. So bila kita dah selesai, kita buat macam tu kan, kita pun okey makcik dah selesai, makcik pun cakap terima kasih, berapa bayaran? Kita kata tak payah, saya hanya tolong, saya bukannya pomen. Lepas tu terima kasihlah nak, semoga anak terima kasih nak, semoga anak murah rezeki, makcik tu cakap. Kan? Di sini yang saya sebut tentang ikhlas tu kan, apa benda yang kita buat kepada tolong kepada makcik tu, dia tidak ada kena-mengena dengan makcik tu. Jadi semua ucapan terima kasih makcik itu kepada kita, dia tidak ada kesan kepada kita. Tapi dari sudut kemanusiaan, ya terima kasih makcik atas doa makcik. Itulah
satu karakter ataupun satu keadaan, satu kualiti, suatu ciri, suatu nilai, suatu perkara yang baik yang berkenaan dengan moral, saya suka sebut moral, pada nilai, kepada akhlak, kepribadian, dalaman. Dia bukannya luaran, dia adalah di dalaman. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan, kita kan bila satu benda tu tak betul, cek kita seorang yang tak betul. Aku pelik ke, ada orang yang pelik. Kita tak ikut, tapi kita rasa benda tu betul. Kita cek dah dalam peraturan dengan apa semua, benda tu betul. Tapi budaya dia tu kata benda tu kita ni. Bolehkah tuan-tuan ikut saluran yang antisocial tu? Saya panggil antisocial, seorang-seorang jalan. Okey, kalau perkongsian peribadi saya, pengalaman saya, faktor peranan umur lah, umur yang akan berperanan tu. Bila saya dah lama dah bekerja, saya dah faham, saya dah matang, saya telah mencapai satu tahap kematangan kerjaya sebagai pegawai tentera, sampai tak saya dah ada kekuatan untuk say no. Tetapi say no tu adalah dia punya step-step dia punya keadaan-keadaan dia macam mana. Macam tu, lihat kepada keadaan tu tersebut. Kita tak boleh kata, oh tak boleh. Macam itulah. Di sini kita kena lihat dia punya mudarat dia tu. Jadi di sini peranan pemikiran kita lah. Tapi kalau kita ada motivasi dalaman, kita adakan diri, jati diri, keyakinan diri, benda tu kan dia akan jadi satu benda yang dia bukan lingkung kita tahu. Dia benda yang bukan mengawal. Benda yang kita boleh pakai dia. Kita nak pakai, kita boleh pakai. Kita tak nak pakai, kita tak pakai. Kita ada boleh buat pilihan untuk melakukan benda tu. So di sini pakai tak pakai tu dia panggil apa? Kekuatan. Untuk menolak, untuk menerima. Okey, di situ pula kita pergi advance lagi. Kita say yes, that it doesn't mean dalam hati kita kata yes. So bila we say no, tidak semestinya kita kata no. Macam itulah. Macam ni ya. Bila satu isu dibangkitkan, kita kata boleh, kita kata boleh. Jadi boleh kita tu sebenarnya tidak boleh. Bagaimana kita nak kontradik ataupun kita nak masuk balik nanti yang kita kata boleh kepada tidak boleh tu, di situ dia ada satu, sebelum kita kata boleh tu kan kita dah dapat dah kita punya plan tu. Apa yang kita nak buat lepas ni? Apa kita nak buat lepas ni? Apa kita nak buat? Tak mana kita nak pergi? Kat situ. Itu kita panggil apa yang tu kita panggil, kalau dalam penjawab awam kita panggil profesionalisme. Mungkinlah itulah saya rasa lah. Jadi kan bila kita kata boleh ataupun tidak boleh, orang keliling tu, ahli mesyuarat, dia tengok, dia tahu. Dia tidak kata kita ni seorang yang tidak mengamalkan integriti. Tak. Boleh ke tak boleh tu. Jadi bila sembang pasal psikologi ni, dia macam itulah. Dia nak pergi A ke B, senang je. Tapi dia punya jalan pusing, makan pusing tangan, pusing apa semualah. Tapi dia punya perjalanan sebenarnya senang saja. Okey, tengok slide, saya pergi lagi ya. Okey, ini slide definisi integriti lah. Kalau kita tengok Cambridge, Dewi Bahasa dan International Webster Comprehensive. So kita tengok yang saya pula, yang saya ambil, sebenarnya pagi tadi saya ambil, iaitu integriti ni apa? Quality of being honest, jujur dan mempunyai moral yang kuat. Prinsip moral yang kuat. Moral macam mana? Moral kita kata moral ni benda yang melibatkan dengan maruah lah, dengan maruah, dengan harga diri, dengan maruah, harga diri. Lepas tu yang mana kita tidak boleh kompromi. Maksud dia nilai duit tu tidak boleh ditukar, disukat ataupun digadaikan dengan maruah. Macam tu. So setengah orang tu kan, dia dengan RM50 dia tak jalan. So bagi RM51 dia dah jalan. So nilai dia dekat situ RM51. Jadi saya sebenarnya saya tak tahulah nilai maruah saya berapa lah. Tapi apa yang masa saya lieutenant dulu, masa saya captain dulu kan, bekas Panglima 21 Grup Gerahas lah. Yang sebelum ni lah dia bagi tahu saya masa tu saya pangkat lieutenant, dia bagi tahu kalau setakat kontraktor ataupun yang buat kerja-kerja dalam camp ni nak bagi dekat aku
sponsor hamper punya, aku tak nak lah. So kalau dia nak bagi kat aku, dia kena bagi kat aku buku. Buku aku, nilai buku aku dalam $200, $300, yang mana buku-buku tu kena order kat US. Itu pun tak boleh order direct, dia kena order melalui pusat pengajian tinggi ke apa, ada dalam buku-buku khas. Macam tu. Dia meletakkan dia punya nilai. Sebenarnya dia meletakkan nilai tu bukan dia nak bagi tahu nilai diri dia, maruah dia kat situ. Sebenarnya dia adalah satu mekanisme. So bila saya lihat di sini kan, kesan daripada dia punya cakap tu kan, kontraktor tak berani nak datang nak bagi sponsor ke, nak bagi tanya lebih kurang nak bagi main golf ke, nak bagi sponsor untuk family day ke apa ke, dia tidak boleh. Itu menyebabkan dia dihormati, disegani, walaupun dia tidak kata, tak boleh, aku tak nak. Dia bukan drastik. So bila belajar dengan dia tu kan, dia punya analogi, dia punya pendekatan tu kan, saya pula gunakan macam ni. Saya kalau setakat nak bagi dekat saya RM500, saya tak nak saya kata. Saya punya standard saya kurang-kurang 5 juta. Saya kata 5 juta, masa tu besar tu. 5 juta. Padahal 5 juta siapa nak bagi kat saya sampai 5 juta. Saya bukannya siapa-siapa pun, saya hanya kaki tangan kerajaan yang mempertahankan negara aja, saya rasa kan. Tak ada, saya tak ada apa. So benda tu tak akan berlaku. So disebabkan pendekatan yang saya guna tu kan, saya kata, tak bagi 5 juta, saya kata, ini berapa? Ini RM3,000. Saya tak nak, saya nak 5 juta. Tak apalah, saya bagi diskaun 2.5 juta. So benda tu tak berlaku. Automatik benda tu tutup. Dia tutup. Bila dia tertutup, hasil daripada keadaan tu kan, saya dapat satu benda yang mana yang saya belajar, kontrak tu dah terbelah dah. Dia tak datang dah tanya saya. Ataupun nak melalui bos, masuk melalui saya. Tak ada dah. Dia kata, sebab apa lah? Saya tak tahu sebab apa. Sebab saya cakap macam tu. Mungkin dia ada niat ke, dia nak apa ke, ataupun dia nak tak jadi terbatal ke, itu saya tak faham. Jadi itu yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan perempuan semua tentang integriti yang saya bagi tahu tu. So kalau kita kata integriti ni, kita tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi belakang orang kita buat. Itu bukan integriti tu. Itu saya tak tahu nak cakap apa. Jadi di sini kan, bila sebut saya integriti, dia satu benda yang filosofi lah, falsafah. Kalau kita kata seni tu, tak, dia bukan seni. Dia satu keadaan yang mana memerlukan satu pemikiran, tahap pemikiran A, B, C, D. A punya pemikiran tentang integriti lain, B punya macam lain, C punya macam lain, D punya macam lain. Tetapi dalam satu masa yang sama, dengan adanya perkongsian ilmu macam ni, empat-empat tu boleh dapat satu. Boleh dapat satu tahap yang baguslah tentang integriti. Sebab dia falsafah kan. Bila falsafah ni kita kena cerita, kita tidak pergi kepada minda sedar. Kita pergi kepada minda subconscious ataupun minda tidak sedar. So dia kata the most powerful mind is subconscious mind lah, dia kata. Yang sedar ni kita hanya dapat sikit ya, kita dah sedar, dan keluar nanti seokok langkah-langkah 5-6 langkah kita dah lupa apa kita dapat. Tu yang masuk melalui tidak sedar ataupun secara separuh sedar tu yang jadi structure kepada pemikiran kita tu, akan beri kesan kepada kita. Tak sekarang, tahun depan. Tak tahun depan, tahun depan lagi. Tak depan lagi, masa umur 40, 50, benda tu akan datang. Dia akan datang dengan sendirinya datang. Kadang-kadang soalan saya ada satu doubt lah, satu persoalan tentang A, B, C. Saya time tu saya tak dapat, tapi saya tahu dalam perjalanan hidup saya ke depan nanti saya akan dapat jawapan-jawapan tu. Yang mana dia datang lah. Ini sebabnya. Kenapa benda ni tak datang masa tu? Mungkin pasal kita punya structure otak kita tu. Kita punya otak ataupun kita punya capability berfikir tu. Sebab kan pembudayaan kita berbeza kan, kalau kita lihat kan. Kalau kita tengok orang Melayu ni, dia ada Jawa, Banjar, Bugis, di situ pun dah berbeza dah dia punya pemikiran. Macam tu dia punya yang saya cuba kongsilah. Okey. Bagaimana pula orang yang dah ada integriti, pengetahuan integriti, pergi overseas, pangkat sampai jusa, grade 54, jusa B, jusa A saya tak tahulah kan. Macam kes yang kita tahu, kes kita lihat lah akhbar pasal SPRM tangkap orang VVIP kan. Orang-orang ni kan sebenarnya, kalau kita tengok tempoh perkhidmatan dah 30 tahun lebih. Negara luar negara tu merata dia pergi. Dia tahu dah Jepun punya budaya macam mana apa semua kan.
dia punya tentera dia macam mana, awam dia macam mana, sistem pertahanan dia, dia punya industri dia, ekonomi dia macam mana, kita boleh lihat kan. Tapi dia masih melakukan benda-benda yang melibatkan penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa. So kenapa benda ni berlaku? Jadi kalau kita tanya kenapa benda ni berlaku, itu kita boleh mungkin dari sudut kita kata apa, sudut agama. Tapi dia dah umur dekat 50 lebih. Kan, umur 50 lebih, dah mencapai tahap kematangan kerjaya, sempurna akal, dapat membezakan benda salah benda yang betul. Nak buat, benda ni salah ni, tak apa-apa aku buat juga. Benda tu dah ada, tapi kenapa dia masih lakukan benda tu? Jadi macam-macam lah kalau kita nak bahaskan masa yang diberi kepada saya. Kita nak kupas satu-satu kan, satu benda yang menarik lah. Tapi dia kena ada two way traffic lah. Ada tanya soalan, saya jawab dan kita akan kembangkan benda tu. Okey, tengok slide lagi . So motivasi ataupun self esteem, harga diri, nilai peribadi seseorang, betapa dia menghargai dirinya sebagai sifat kepribadian, kawalan diri yang stable, apa jua keadaan tanpa sebarang dorongan. Okey. Dorongan, do re mi, dorongan. So di sini apa beza dia? Dorongan ni tuan-tuan bila sebut saya do re mi ataupun dorongan, tuan-tuan kena ingat dua benda, iaitu ruang dan peluang. Sebut saja pasal rasuah, apabila adanya ruang dan peluang, itu yang kita tak tahan tu. Ada ruang, ada peluang. Ruang ni macam mana? Ruang ni macam kita kan, bulan tu lah kita kena bayar hutang banyak, bulan tu gaji kita kena debit, bulan tu tayar kereta botak, bulan tu bil elektrik kita nak kena potong, air. Itu ruang. Kita dah ada satu ruang yang mana datangnya peluang, kita mengambil satu keputusan yang pecahkan integriti kita. Macam tu. Dia ada tahap-tahap dia lah. Sampailah tuan-tuan akan diuji benda ni, integriti ni, sampai tahap yang sekecil-kecilnya. Kecil-kecilnya. Dia tidak melibatkan tipu orang, tidak melibatkan penyelewengan, tidak melibatkan salah guna kuasa. Dia melibatkan benda yang sangat orang tidak tahu, ketuhanan. Kita dah lah duit problem, bayar hutang, kereta nak kena tarik, lepas tu rumah bocor, bumbung bocor, anak minta duit, cikgu minta duit sekolah, duit yuran, lepas tu semester dia kena beli buku. Kita dah ada banyak ruang tu. Tengok semalam mimpi nombor ekor, mimpi orang tua datang pakai baju jubah hitam ke jubah merah, bagi tu dia tulis terpacak, ambil nombor ni 100% kau akan kena. Benda tu, benda ni tidak melibatkan penyelewengan, tidak melibatkan, dia benda yang kecil. So nilai kita tu kat mana? Kita dah ada ruang, kita dah tak pakai duit, mimpi pula macam tu. Padahal RM10 kalau kita tikam tu tak rugi pun RM10 kan, rokok pun dah RM17. Itu saya cerita pasal nilai. Tuan-tuan nilailah sendiri benda tu. Maksud dia bila tuan-tuan capai tahap macam tu kan, tidak melibatkan penyelewengan, salah guna kuasa ataupun rasuah, dia dengan agama saja, tuan-tuan dah pergi kepada satu benda yang mikro. Kalau tuan-tuan ambil nombor, bagilah dekat askar mana yang non-Muslim ke apa ke kan, so dia pergi beli kan, bagi dia RM3 upah kan. Kalau ambil RM10 tu kali 10 tu kena berapa puluh ribu tu kan. Nombor tu kan. Jadi kan tuan-tuan pun beli. Bila tuan-tuan beli, tuan-tuan dah pecah integriti yang mikro tadi. Setengah orang anggap dia mikro, tapi setengah orang anggap dia bukan mikro, dia makro, dia besar. Dia yang mana boleh jeopardize habis tuan-tuan punya nilai. Tapi tak ada orang tahu. Okey. Bila tuan-tuan beli, tuan-tuan kena. Dah sedar dah ni. Aku dah jeopardize dah aku punya sembahyang aku apa semua. Sembahyang dapat mencegah perbuatan keji, mungkar, fahsyat. Tapi aku telah melakukan satu benda. Rasulullah buat tak tikam tak nombor macam ni? Tak tikam lah. Kan ada ulama tikam tak nombor? Tak tikam lah. Tu pemikiran kita tu. Tak apa ni, tikam nombor RM10. RM10 tak ada mudarat. Demai lah tu. Ni sini satu benda yang sangat penting yang mengawal tuan-tuan punya pemikiran, tuan-tuan punya hati, perbuatan, kognitif, tingkah laku dan juga emosi, perasaan adalah spiritual. Spiritual ni dia pergi kepada kemanusiaan boleh, kepada agama boleh. Kat situ ketuhanannya kat situ. Okey. Jadi tikam-tikam
Kena. Bila kena, kita nak pulang tak duit tu? Hujan next punya hujan, kita nak pulang tak duit tu? Kita tak pulang. Oh, kita bayar zakat sikit, lepas tu kita sedekah-sedekah, lepas tu kita belasah kat kita lah. 2/3 ke apa-apa, kita mulalah, kita guna pandai bayar hutang apa semualah. Kita rasionalkan benda tu lah. Tapi dari sudut benda tu betul ke, salah ke, tuan-tuan cari sendiri. Itu saya kata nilai spiritual kawalan dia tu. Okey, tengok-tengok benda tu tak kena. Tikam-tikam nama RM10 tak kena. Alamak, menyesal aku tikam. Aku dah gadaikan aku punya integriti dengan Tuhan. Satu benda yang syarat aku untuk masuk syurga kan. Saya cakap memang senang lah. Saya cakap sedap dalam kepala otak saya. Tak semestinya saya tidak minum ekor. Kalau tidak, kalau saya tak minum ekor, macam mana saya boleh cerita benda macam ni kan. Saya boleh berkongsi benda macam ni. Ni sebagai pencambahan fikiran ataupun perkongsian ilmu. Saya ambil contoh macam tu lah. Contoh yang tak baik lah. Jadi bila kita dah tak kena, habislah kita punya ni. Kita alah menyesal, aku punya ni, aku dah jaga, minta doa, minta ampun, minta apa, minta murah rezeki. Kan kita kata, kau percaya ke Tuhan tu wujud? So kalau percaya Tuhan tu wujud, kau hanya solat dan bersabar je lah. Tunggulah, janganlah shortcut. Tapi bila kita dah beli nombor ekor, kita dah shortcut, kita tak percayalah Tuhan tu wujud. Mula-mula dia kata, kau kan percaya Tuhan pun, Tuhan tu kan wujud, kau ni. Kita marah, tapi bila kita pergi dalam-dalam, betul lah tu. Tak percayalah tu. Shortcut. Jadi benda-benda kecil macam ni tuan-tuan yang boleh bagi kita kesan impak yang sangat besar, yang mana itulah bagi saya itulah audit untuk diri kita. So kita tak payahlah kita nak cerita pasal orang nak rasuah, kita nak bagi duit banyak apa semua, kita benda kecil-kecil pun kita tak boleh kan. Ini integriti, motivasi, self esteem. Benda ni dia sekali. Dia dicampur, diblendkan dengan cantik dan hasil dia sangat cantik. Yang mana hasil tu kadang-kadang ada pada orang Barat, ada pada orang Middle East, ada pada orang Asia, ada pada orang belah-belah Europe, belah Latin. Dia tidak kira warna kulit, tak kira apa semua. Okey, kenapa benda ni, kalau kita tengok benda ni boleh berlaku? Nilai tu ada pada tu. Jadi nilai tu ada, dia pergi kepada genetik. Genetik ni satu benda yang sangat luas, sangat besar lah saya nak cerita. Mungkin tuan-tuan boleh panggil saya lagi, saya suka juga ni. Datang-datang macam ni kan. Genetik. Bila sebut saja genetik, dia melibatkan pemikiran, emosi, tingkah laku yang diwarisi dan boleh menjadi semakin bagus ataupun menjadi semakin worse. Okey. Di sini kalau kita tengok genetik di sini kan, kalau kita tengok genetik di sini, sebut saja genetik dia akan sebut tentang karakter. Bila sebut saja karakter dia akan pergi kepada behavior, tingkah laku. Sebut saja behavior dia akan pergi kepada attitude. Sebut saja attitude dia akan pergi kepada habit ataupun habitualize. Okey. Jadi tuan, contoh yang kita boleh lihat, kita tengok dinosaur berapa juta tahun kita jumpa fosil saja. Kita tak tahu tu DNA, kita tak tahu dia ni T-Rex ke apa ke kan. Jadi kalau kita lihat di sudut struktur tengkorak dia tu dengan kedudukan gigi dia tu, kita tahu oh ini dia pemangsa ataupun makan daging. Apabila dia karakter dia makan daging, behavior dia akan menyerang. Okey, bila behavior dia menyerang, dia punya attitude dia ganas, agresif ataupun protector. Bila dia ada anak atau tengah bertelur, dia akan jadi double ataupun dalam keadaan dia sakit dia akan mengamuk. So itu dia punya attitude dan habitualize, kebiasaan dia. Dengan sifat-sifat dia akan pergi kebiasaan lah. Jadi kita kena ada, oh ini T-Rex, ini nama apa yang leher panjang yang makan macam jirafah, makan daun-daun tu. So bila struktur dia tu, karakter dia leher dia panjang, dia tidak akan makan daging. Dia akan pucuk-pucuk tinggi macam jirafah kan. Ini dia panggil kajian tentang karakteristik lah. Karakteristik. So bila kita sebut saja tentang genetik, integriti, nilai, akhlak, dia boleh diwarisi, tetapi dia bukannya 100% boleh apply macam mana yang diwarisi tu, genetik tu. Kalau kita sebut genetik tentang warna kulit, warna rambut, gigi, bibir, bentuk badan, lagi apa kekuatan, itu fizikal. Itu memang kita akan warisi melalui DNA kita dia turun tau. Tetapi dari sudut pemikiran, nilai, jati diri, dia adalah satu proses yang panjang yang mana parenting skill, ilmu pengetahuan memainkan peranan lah di dalam pembentukan nilai tersebut. Okey, saya cerita lagi pada tuan-tuan
kalau kita lihat di sini, bagaimana genetik tu boleh berubah. Sepatutnya genetik ibu ataupun bapa dia tu orang yang selalu melakukan kesalahan pelanggaran undang-undang, keluar masuk penjara, lepas tu seks bebas, dadah, alkohol, penyeludupan, benda-benda yang melibatkan jenayah. Tapi kenapa anak dia tu tidak turun kepada dia? Okey, ini yang kita kata keistimewaan orang kata repent ataupun taubat. Bila kita bertaubat saja kan, nilai-nilai ataupun genetik yang diurasi dia akan stop dan dia akan buat benda yang baru. Walaupun genetik sifat tu turun kepada kita, tetapi dia tidak turun dengan adanya taubat. Kita bersungguh-sungguh dengan hati kita, dengan perbuatan kita, dengan sebutan kita, telinga kita dengar, mata kita memandang, dia synchronize masuk ke dalam structure otak kita. Situ kita akan dapat satu impact, yang mana impact tu kesan dia akan slow datang dan dia akan berkembang ke arah yang lebih baik lah. Macam itulah sepatutnya, macam itulah kan. Tapi biasalah kita kata ujian, kita kena hadapi benda ni lah, kena hadapi lah. Jadi kita pergi slide lagi. Ini slide yang keberapa ni ah? Slide yang ke-3, slide yang ke-5. Okey, slide yang ke-6. Inilah saya nak cerita tadi, saya structure balik, saya datang berkongsi dengan tuan-tuan, perempuan semua. Saya hanya nak cerita pengetahuan saya, campur pengalaman saya berhubung dengan integriti dan motivasi ataupun self-esteem mengikut pandangan saya. Kalau saya dah belajar bidang psikologi, saya bolehlah quote sedikit lah. Tapi saya bukannya ahli Persatuan Psikologi Malaysia lagi lah. Kalau saya habis master nanti, saya akan daftar lah sebagai ahli yang sah. Saya boleh bagi perkhidmatan psikologi secara sah lah. Okey, kalau kita tengok lagi, integriti adalah soal hati. Cerita dia cerita hati. So cerita dia tentang benda yang kita tidak nampak, ikhlas, jujur, amanah. Depan orang kita berpura-pura macam kita tak tahu, tapi di belakang hakikatnya kita seorang yang berpengetahuan, yang berpendidikan. Dia terbalik tau, terbalik dengan satu sifat lagi, kita berpura-pura tahu, tapi di sebaliknya hakikat di belakang kita tak tahu, kita semua kan. Benda-benda zaman sekarang ni kita boleh nampak benda tu melalui dia panggil dalam bidang psikologi dipanggil counselling, dipanggil tingkah laku bukan lisan ataupun non-verbal behavior. Kita boleh nampak benda tu. Kita boleh nampak. Sebab benda-benda melibatkan dengan kemurungan, kesedihan, anxiety, stres, sekarang ni kita boleh sukat, kita boleh ukur dia dah. Dulu kita tak boleh ukur. So yang mengukur benda ni ahli psikologi lah. So kita tengok lagi ni kereta-kereta akhbar lama lah, saya ambil dalam slide saya ni. Kaki tangan awam paling ramai terbabit rasuah. So bila dia bagi satu ayat kan, dia telah bagi kita satu pemikiran tau. Kita kaki tangan awam. So orang yang bukan kaki tangan awam baca benda ni, dia pun dah dapat satu benda impact. Macam itulah panggil structure kesan pada pemikiran otak kita tu. Bila kita fikirkan, dia akan ada satu emosi ataupun perasaan. Ini semua cerita pasal ni lah ni, kaki tangan awam ni A, B, C, D. Padahal satu yang buat kes tu tak banyak mana pun. Yang dekat luar tu tak kena tangkap lagi banyak kan, sebab beruniform, so orang nampak banyak lah. Okay. Ni kita lihat lagi, driver taksi pulangkan 2.7 juta. Kan? Alangkah baiknya kalau driver taksi ni kan, dia macam mana tahu? Dia tutup muka dia. Dia bagi tahu kat pemberita, saya tak nak muka saya nak tutup, saya tak nak orang kenali saya. Itu satu kualiti yang jarang-jarang kita jumpa lah. Lepas tu hotel workers return diamond ring. Okey. Kita pun dah tinggal lagi 4 minit. 1 jam sekejap je saya rasa ni. Saya standard saya kurang-kurang 3 jam ni. 3 jam kali dengan 600, 1 jam 1,800, kaya saya ni 3 jam. Okey, tak, saya gurau lah, saya gurau je. Pelan tindakan, saya nak cerita pengetahuan saya dah bagi dah kepada tuan-tuan perempuan hadirin sekalian, pengetahuan secara straight, secara tidak straight. Okey, yang seterusnya kita pergi pada penguatkuasaan. Setiap badan-badan berkanun, badan-badan yang melibatkan penjawat awam, kementerian-kementerian, kita ada unit integriti. Kalau polis dia ada panggil JIP, dia panggil JIP, Jabatan Integriti dan Tata Tertib kot tak silap saya lah.
Kalau di dalam tentera, dia panggil BITD, Bahagian Inspektorat Tentera Darat, itu di bawah integriti. Kalau di lain-lain kementerian, dia panggil KUI lah, Ketua Unit Integriti. Termasuk di BKL, JCOP, dia adalah tu KUI dia. Bila kita keluar Perdana Menteri masa tu Tun Mahathir lancarkan Plan Integriti, Plan Integriti Nasional. So, semua NGO ataupun semua kaki tangan awam, jabatan-jabatan kementerian kena ada satu unit integriti yang mana kena buatkan dia punya Corruption Risk Management, OACP, ABMS, Anti-Bribery Management System, apalah yang berkaitan dengan rasuah, semua integriti itulah. Dan kita kena ada tu jadual kita tahunan, kita kena buat apa tu, dia adalah sebagai salah satu penguatkuasaan ataupun cara kita nak terapkan integriti. Mungkin generasi kita tak dapat, generasi seterusnya akan dapat secara tidak langsung. Dia dapat, dia faham. Contoh saya bagi tuan-tuan, kan kita lihat rokok, kotak rokok kan, ada janin, yang kanser, dengan perut terburai. Kita heran, kenapa orang perokok, dia tak ada kesan langsung hati dia. Tak ada kesan. Rupa-rupanya bila saya buat kajian masa dekat study UKM tahun 2007-2008, saya bagi kepada bukan perokok, rupanya benda ni berkesan kepada bukan perokok. Yang mana dia panggil deterrent. Orang yang tidak isap rokok memang dia punya skor dia memang sangat menakutkan lah, dia tak akan isap rokok. Rupanya poster tu bukan kepada perokok, kepada orang yang tidak isap rokok. Hasil daripada kajian yang kita buat. Lepas tu, ujian psikologi personality. Kita nak tahu juga diri kita ni ada integriti tak? Kita ada alat ujian integriti. Tetapi bila alat ujian integriti, dia punya skor dia tu kan, dia boleh dimanipulate tau. Dia macam ni. Adakah kamu pernah mengambil kertas A4 di pejabat? Kita tulis tidak. Kita nak minta kerja dengan SPA. Adakah kamu pernah melakukan hubungan seks belum berkahwin? Tidak. Adakah kamu pernah mengambil penyalahgunaan dadah? Tidak. Adakah kamu mengambil alkohol? Tidak. Jadi di situ dia tidak mencapai lah dia punya tahap tu kan. Saya berpendapat macam ni tau. Kita kena buat alat ujian menipu. So kita buat alat ujian menipu. Dia adalah tu skor-skor dia tu nanti kan. Skor banyak ni berapa dia punya nipu. Skor banyak ni walaupun dia skor dia menipu tapi dia tak menipu integriti. Sebab kita nak lihat integriti ujian, alat ujian integriti very subjektif. So kita buat alat ujian dia panggil lie scale. Alat ujian menipu. So bila skor menipu dia tinggi, makna dia apa? Dia tak ada integriti lah. Okey. Dulu tentera dulu tuan-tuan perempuan semua, dia memerlukan fizikal. Okey. Lepas tu bila masuk satu tamadun yang lebih berjaya, lebih moden, dia memerlukan pendidikan, qualification, paper qualification. So saya harap lepas pada ketiga nanti kan kita kena ambil tau. Dia kena ambil integriti. Bagi saya kan, fizikal dengan intellectual ni kita boleh develop dengan adanya integriti. Sebab integriti ni ada satu nilai tau. Yang mana benda ni dia macam satu gelombang yang mengawal orang tu. Pergilah mana pun. Makin dia buat baik, gelombang tu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Yang mana tidak boleh sebarang nak masuk, nak mencelah pun tak boleh. Itu saya rasa lah, dapat saya peribadi ya. Lepas tu lagi tuan-tuan untuk pelan tindakan, saya cuba bagi tahu tuan-tuan tentang kaunseling. Sebab saya psikologi kaunseling. Di dalam kaunseling, kita boleh terapkan integriti dalam bentuk terapi. Macam saya cerita pada tuan-tuan ni kan, dia ada unsur terapeutik. Sebab saya cerita daripada hati saya, dengan empati, dengan kongruen saya bagi kepada tuan-tuan dengan sedaya upaya saya cerita, saya berkongsi dan dia ada kesan dia tu. Bila tuan-tuan terima kesan tu, tuan-tuan rasa kan, jadi kan itu dipanggil terapeutik. So bidang terapeutik yang paling bagus sekali di dalam kaunseling kelompok. Yang mana tuan-tuan cari kaunselor-kaunselor yang mana berdaftar ataupun yang berkelayakan, tuan-tuan panggil dia, runkan integriti kaunseling kelompok, tajuk integriti. Yang mana dia dengan tim kelompok dari situ akan membincangkan tentang integriti mengikut pandangan masing-masing, akan support apa yang dibincangkan di dalam tu adalah rahsia, tidak akan boleh dibongkarkan. Dia adalah etika-etika dia. Di situ saya lihat peranan kaunseling kelompok sangat berkesan. Saya sekarang ni saya bukan kaunselor, saya tak layak lagi kaunselor lah. So yang mana yang ada kelayakan macam di UKM lah, Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan, fakulti saya tu dia ada kaunselor-kaunselor yang boleh beri kesan terapeutik
dan mengikut kelompok, kausi kelompok. Okey. Last sekali adalah pendekatan spiritual, yang mana pendekatan spiritual ni kita buat, angkat tangan, duduk macam ni, tapi dari sudut falsafah kita tak faham kenapa kita kena berdiri, angkat tangan macam ni. So kat situ dia ada sedikit apa, bukan kelemahan, dia ada sikit dia panggil loophole, dia tak kukuh. Tapi kalau kita tahu kenapa kita buat, kenapa kita datang kerja, kenapa kita kena ada integriti, kenapa integriti kita kena sembunyi, tak payah nak tunjuk ke orang, dia boleh jawab benda-benda macam tu, dia makin faham dan berkembang, kematangan dia akan datang, benda tu akan datang lah. Automatik bila datang, dia tak maulah dengar benda yang tak betul, dia tak maulah. Dia bukannya tolak terang, dia akan hindarkan diri dia secara automatik. Tengok kepada karakter orang tu lah. Pendekatan spiritual, last sekali yang saya cakap tu lah tadi kan. Tak semestinya pendekatan spiritual yang mana kita ada kelayakan daripada Al-Azhar ke, Jordan ke, kita ada daripada mana-mana ke, Vatican ke mana kan, tak semestinya kita ada nilai tu. Kita ada kelayakan tu, kita tak semestinya, itu hanya kelayakan menunjukkan kita ada benda tu. Macam kita ada PhD, kita ada apa-apa kan, dalam bidang kita, tak semestinya kita kompeten dengan kerja tu. So, keadaan macam ni, kalau kita ada certain qualification, kita nak minta apply kerja macam kat US ke, kat Australia ke, kat UK ke kan, dia tengok paper qualification dan dia akan ada satu lagi alat ujian kompetensi kita tu untuk menentukan kita ni boleh bekerja ke tak boleh bekerja. Itu yang nilai ukur dia tu. Jadi di sini pendekatan spiritual kan lebih kepada penghayatan. Saya cerita sini bukan sudut perbuatan, penghayatan yang mana penghayatan daripada dalam. Bila kita ada penghayatan, kita tak akan tunjuk, kita akan sembunyi, kita akan tutup. Macam mana kita tutup dosa kita. So, kita mula dengan kod keramat, kata-kata keramat, kita akhir dengan keramat juga. Kita kena buat satu benda yang betul walaupun tak ada siapa melihat kita. Kita buat kebaikan kita, tutup kebaikan kita macam mana kita sembunyi dosa kita. Lepas tu kita jangan don't expect any kind of reward or human, balasan ni ikhlas ni, balasan ke apa semua kan. Jangan ada benda ni. Apa benda yang kita buat tidak ada kena-mengena dengan orang tu, tidak ada kena-mengena dengan situasi tu. Habis kena-mengena dengan siapa? Kena-mengena dengan diri kita, dalaman kita, nilai diri kita yang cuba kita bawa, dan kita bawa lah, kita cuba ajar pada anak-anak kita secara pembelajaran tidak langsung. So saya sukalah video ni kan, tapi sebab video ni saya copy daripada pendrive, saya tak boleh buka. Ni Piramli tau, Piramli dengan Minami tu, Doremi kan. Saya tak ingat nama dia apa ni, Maidin ke apa nama dia, Ibrahim Din apa, saya tak ingat. So dia, bos, kita pakailah duit syarikat bos, dia kata kan. Dia kata, kau jangan sekali-kali nak mengajar aku jadi jahat. Sekali aku dapat tangkap, orang tangkap aku sampai bila-bila, orang tak akan percaya dah pada aku. 1000 aku buat baik, sekali saja aku buat tak baik, habis orang akan pegang benda tu. Tapi tak apalah, kita ada keinsafan sebab kita masih ada masa. Kan? Dia kata lagi, Piramli kata apa? Piramli kata, kalau macam ni kau tak layak jadi kawan aku. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan lihatlah ni, ini pengaruh-pengaruh yang tidak baik ah. Tapi itulah cara dia cakap tu kan, memang Piramli kan, dia memang legenda lah. So setakat itu saja, saya ambil masa terlebih sikit, 1 jam lebih sikit. Sini ada banyak lah ni, saya nak bagi sesi soal jawab, saya suka. Orang tanya saya tu, saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tanya profesor saya lah, lecturer saya tu, dan saya akan bagi email ke apa ke, saya jawab lah. So di sini dia kata thank you, gracias, merci, terima kasih, kok kungkap, lagi arigato, apa semualah. So saya terima kasih banyak semua kerana dengar saya punya celoteh yang ni, pupek-pupek ni. So saya minta maaf lah salah silap ke apa ke. Niat saya satu saja, saya cuba menyampaikan suatu benda yang berguna ataupun benda bermanfaat lah kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan perempuan sekalian lah. So semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah umur panjang. Kalau nak berjumpa saya ada dah dekat Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UKM Bangi. Situ ada ramai lagi orang-orang yang cikgu-cikgu saya yang hebat. So itu saja. Mohon maaf salah dan silap. Itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Major Syakirin Yusof di atas perkongsian ataupun taklimat integriti sebentar tadi. Saya bagi pihak seluruh warga kerja taklimat integriti LHDNM secara webinar ingin mengucapkan berbilion terima kasih kepada Major dan seluruh hasilian yang bersama-sama menyaksikan program ini. Maka dengan ini baiklah sudah taklimat integriti pada kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hingga berjumpa lagi.